2,000 kayu jati. Sudah sampai Bandung dah, di tanah di sana insyaAllah. Okay, saya ada satu kondo, saya ada rumah semi satu. Okay, dalam masa 7 tahun ni. Masa saya kerja dulu sampai umur 37 tahun tu, saya tak buat apa. Selepas belajar ni insyaAllah tak ada masalah. Dan semua ni dapat dibuat secara pasif sahaja. Sibuk sebagai seorang lecturer insyaAllah sempat Okey, ada masa tak? Ini cerita kira-kira sikit Berapa dah? Tak apalah, kita boleh habis pukul 12 dah. Okey, ni antara cara nak buat kiraan atau berapa banyak kita untung Kita panggil rate of investment Ini contoh beli rumah tahun 150 tahun 2000 150,000. Pada 2005 harga dia 220,000. Adalah tak ada cerita dah. Kenapa ada virus lah. So ROI ialah untung bersih bagi investment bagi tahun. Saya dapat 7%. Boleh Selalu kita kata rumah beli untung ROI ialah berapa persen. Ini yang saya cerita tadi berapa persen tadi kan. Kalau beli amanah saham untung 8%. Ini maksud dia dia beli dia beli pada tahun 2000 150,000, tahun 2005 you jual 220,000. Setiap bulan you bayar loan 800 sebulan selama 20 tahun. So dalam masa 5 tahun dibayar 48,000. So you make investment 150 campur 48,000 70,000 adalah keuntungan. Ini tolak ni So bagi 5 7%. Okey, ini adalah keuntungan yang standard Kalau you kira-kira less than 7% tu usah beli rumah. Simple je. Nak beli tanah, nak beli amanah saham. Kalau less than 7% generally orang kata tak berbaloi 6% tak untung banyak Kalau dapat 10% tu cantik tapi tanah ada lain cerita Kalau ada masa dia boleh sampai 100,000 200,000% boleh kalau ada masa Okey, ini penting cash flow sebelum kita buat investment kita kena buat dulu cash flow. Kalau tidak you be in trouble, you boleh jadi bankrupt sebab apa, tak beli-beli tiba-tiba tak dapat bayar. So you kena bisa kalau dalam ekonomi dia ada ajar macam mana nak buat cash flow. So okey, cara nak buat cash flow senang, semua ada applet kan. Semua ada applet kan. Okey. So dalam ni ada banyak software yang you boleh buat kiraan okey. So antaranya ialah ni mana ada cerita expense manager. Okay, kalau siapa yang ada Android punya tablet cuba download software ni expense manager. So setiap kali itu belanja nanti key in berapa banyak skrin di buku lepas tu beasiswa masuk RM500. So bila you buat dalam sebulan 2 bulan cukup. Tak payah buat selalu, hari-hari tak payah buat, tak ada masa. Cuma buat sebulan, 2 bulan, okey. So you tahu you punya perbelanjaan lebih kurang berapa, punya income lebih kurang budget berapa itu yang penting So that you boleh ubah you bersikap supaya you boleh hidup sederhana dan lebihkan savings okey, saya naik boleh atas ada ke bawah naik atas okey, ini contoh okey, katalah you ada target you nak beli rumah dalam masa 3 tahun harga 150,000. Kalau dekat Melaka boleh dapat 150,000 boleh kan. So you perlukan 10% deposit biasanya 15,000. So loan ni ialah 135,000. Okay, you kena bayar lawyer fees, sales and purchase punya dan sebagainya, lebih kurang 3%. So you perlu 4,000. So altogether you perlu 19,000
16,000 sebagai down payment untuk beli rumah. Okey. So ini kalau ikut loan calculator, you kena bayar 855 sebulan. Okey. Benda ni pun ada dalam applet lah. Okey, tengok next Okey, inilah income, katalah income dia 3,000 sebulan. Okey. Dia buat investment lain lah, investment 5 semasa untung 400 sebulan. So total gaji dia ialah 3,400 sebulan. Okey. So you belanja air, kereta dan sebagainya 1,500 sebulan. Boleh kalau you beli kereta Viva, you bayar dalam 300-400 sebulan Credit card bahaya Credit card make sure you bayar tiap-tiap bulan jangan bayar, sebab kalau you bayar kurang dia jadi riba. Bayar tiap-tiap bulan. Credit card ada punya advantage Kalau you beli, antum pergi luar negara apa, nak bayar cash macam mana kan, pergi hotel apa, dia nak credit card kan. Nak beli Air Asia pun, nak beli terbang Air Asia kena pakai credit card kan. Tapi make sure tiap-tiap bulan bayar habiskan, jangan biar kosong, jangan biar lebih sebab dia punya interest tinggi interest berapa persen? 18%. And then dia riba lah kan. So make sure you jaga so bil air boleh so you kena ada takaful untuk diri, keluarga, belanja harian boleh belanja. Saya punya keluarga, saya makan minum 1,000 lebih 6 orang anak masak lah jangan makan dekat McDonald, KFC So total belanja 2,500 katalah So tiap-tiap bulan you boleh, you ada extra 900 so you dah keluar daripada rat race so you ada simpanan you ada extra. So the rat race ni dia sama, tak ke mana. So 2/3 you buat savings, masukkan dalam tabung haji ataupun dalam rajhi ataupun dalam fixed deposit. Dan selebihnya emergency fund. Emergency ni kalau nak pergi holiday, mungkin anak sakit, mungkin ada banjir, so kena adalah simpanan sikit-sikit. So kalau you buat simpanan ni dalam masa 3 tahun, you boleh simpan sebanyak 21,600. Ni saja. Ini tak kira, dikira emergency fund ni kira hangus. Ini je 3 tahun you dapat simpan 21,000 dengan simpanan 600 sebulan saja. Okey. So daripada sini pergi balik. So daripada sini kita pergi balik. Okey. Balik. Boleh tak beli? Boleh kan? Bila beli dah 3 tahun, dia dah ada berapa 21,000 tadi kan? Ini baru 19,000 kan? Yang tiap bulan 855. Tadi you boleh, you ada excess of 900 a month kan? So you boleh beli rumah dalam masa 3 tahun dan you ada simpanan RM600 sebulan sahaja. Nampak tak? Tapi kena betul tak? Tapi kena kira-kira lah. Tapi kalau you kira tak betul, you tak ada access, and then dia punya bayaran lebih daripada you ada access kan, you are in trouble. Dan after that jadi bankrupt pula. Jadi tak cukup wang untuk bayar balik pula. Sebenarnya benda ni kena prepare, kena buat calculation sikit, kena ada simpanan, kena make sure you ada cash flow yang cantik. Itu yang disebut cash flow tu. Cash flow yang cantik. Ni semua cash flow ni. Income, expenditure. So you ada excess of 900 a month. So bila dah cantik, and then bila you buat calculation, kalau aku beli rumah dengan harga 150,000 ni, aku boleh bayar tiap-tiap bulan. Sebab aku ada excess of 900 ringgit a month. Baru you start beli rumah. Okay? Jangan main beli je. Campur kira-kira. Lepas tu siapa nak bayar? Kan? Okay? Alright. Okay, last sekali investment akhirat bila seorang anak Adam meninggal, terputuslah pahalanya kepada 3 perkara: sedekah jariah, ilmu,
manfaat dan anak soleh. So, kalau kita beramal, itulah amalan kita. Kalau umur kita 60 tahun, 80 tahun, itulah amalan kita. Solat kita, puasa kita, zakat kita, kan? Itulah. Tapi kita boleh tahu kan, bila umur 60 tahun, 70 tahun dah kena gastrik. Nak puasa macam mana? Bila nak bangun malam, dah kena sakit lutut, osteoarthritis. Nak bangun malam pun tak boleh, kena duduk, sembahyang duduk. So amalan kita tak banyak actually. Tapi amalan yang kita boleh berterusan sampai kita mati, walaupun sampai kiamat, ialah sedekah jariah. Ilmu yang dicurahkan, ilmu yang kita ajar. Kita ajar ilmu tentang, kiralah Quran ni apa, dan orang tu terus jadi orang yang qari, lepas tu dia buka sekolah tahfiz. Itulah pahala kita sampai bila-bila. Kita ada duit, kita buka satu sekolah, satu sekolah, dan orang guna sekolah tu sampai lepas tu jadi sekolah tahfiz, jadi sekolah, lepas tu jadi universiti, kan? Walaupun kita mati, pahala kita dapat sampai bila-bila. Itulah kita panggil pahala yang secara investment, pahala secara pasif. Betul tak? Inilah investment akhirat yang apa? Sampai bila-bila lah. Walaupun kita dah mati, pahala itu masuk sentiasa. Samalah. Ini ada hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, samalah. Ilmu yang diajarkan anak saleh. So kalau anak kahwin, itulah. Jangan tiap tahun sorang-sorang. Lepas tu anak tu jadi penagih dadah, seorang tu jadi melepak, satu jadi tapi ada jarakkan sikit. Kita ajarkan ilmu Quran, so dia jadi anak yang saleh. Itulah investment kita, kan? Quran yang diwariskan, masjid yang dibina, kena ada duit sebenarnya. Rumah-rumah pesafir kena ada duit, kan? Anak-anak sukan yang diairi, kan? You buat terusan-terusan ke Afghanistan ke, you buat telaga dekat Mindanao, tak mahal lah. Mesti Malaysia dengan apa, kawan-kawan saya pun ada pergi dekat Mindanao, kita gali telaga, buat telaga untuk airkan apa punya tanaman dengan harga 2,500 saja satu apa pam telaga 2,500. Tapi lepas tu insya-Allah pahala kita sampai bila-bila kalau orang guna, kan? Murah ya, 2,500, tapi ada lah 2,500. Orang bila orang tak derma, dia beli cash, kan? Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika sihat dan hidupnya, yang akan berterusan, pahala dia akan berterusan sampai selepas mati pun, sampai kiamat lah. Selagi orang gunakan telaga tu, selagi orang gunakan sekolah tu, selagi orang gunakan, itulah kita punya investment di akhirat ini, insyaAllah. Allahu a'lam. Kita teruskan kerana kekurangan masa, kita teruskan ke sesi Q&A. Jadi ada mikrofon. Kita akan ambil dalam 2 soalan, boleh kita jawab. Lepas tu kita ambil lagi soalan. Selagi masa mengizinkan, kita akan keep on receiving lah. Jadi untuk soalan yang pertama, kita bagi peluang satu daripada muslimin, satu daripada muslimat. Assalamualaikum. Nama Nur Mainah. Soalan saya, selain daripada unit trust, apakah jenis pelaburan yang boleh dilaburkan oleh student daripada sekarang? Terima kasih. Okay, satu daripada muslimin. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zarif. Saya nak tanya, adakah sesuai bagi kami sebagai pelajar universiti untuk menjalankan sewa di atas sewa, yang maksudnya macam kita menyewa rumah seorang dan kita sewakan kepada orang lain dengan harga lagi yang dapat untuk Pasal selain daripada pelaburan yang saya sebutkan, pasal amanah saham, emas, dengan apa benda tadi?
Itu semua adalah secara pasif. Mana you just letak duit dan then you lupakan. Kan? Tahun, 2 tahun baru dicek. Of course kalau nak buat benda lain ada, memang ada banyak. Kawan saya seorang tu daripada student lagi dia boleh apa? Dia pinjam duit dari mak bapak dia beli vendor machine kan yang masuk duit buah air tu kan. Pakai tu aja sampai dia boleh bayar balik hutang apa dekat mak bapak dia. Lepas tu dia boleh beli kereta sekali dengan tu lah. Dan benda tu pasif kan. Benda tu machine tu secara pasif kan. Dia masuk itu saudara kan. Selepas dia buat tu masa student lagi ketika student lagi dia dah buat bisnes yang ni. Satu lagi dia buat ialah dia beli masa saya punya zaman dulu lah dia beli washing machine yang pasang sama juga, dia beli washing machine duit tu. So itu machine satu lagi ialah washing machine sama juga, pasif kan. Orang nak cuci, orang malas cuci pakai tangan kan, pergi dekat washing machine taruh duit masa tiap bulan dia tolak duit kan, dia beli sikit. Itu cara dia lah itu antara contoh lain lah. Tapi bagi saya tak buatlah benda-benda tu sebab tak ada masa kan. Nak tengok ni kadang-kadang rosak, nak kena pergi nak guna pergi repair and then battery kan, nak kena check dan sebagainya lah mesti nak kena order kan barang-barang, so ada kerja sikit lah. Whereas kalau amanah saham tak payah buat apa, you just panggil apa, dia punya, kita panggil apa, wakil dia bagi duit and then you can forget. You forget and then maybe selepas 1 tahun you tengok ada untung. Biasanya memang untung lah biasanya untung, jarang kecuali even ekonomi Malaysia dia turun sikit lah tapi still untung lah. Sebab apa? Sebab dia adalah dia melaburkan pada sawit, dia melaburkan pada getah, melaburkan pada rumah, pada perumahan, pada bisnes-bisnes syarikat-syarikat. So biasanya ada untung lah banyak-banyak dia buat diversity banyak InsyaAllah ada untung paling kurang teruk 6% keuntungan amanah saham. Adalah keuntungan sikit lah So itulah saya nak cerita saya punya pengalaman dua tu lah amanah saham dengan emas. Emas ni dulu Kuwait Finance House tak ada, so saya beli emas Hongkong lah kawan saya pun sama juga beli emas Hongkong. So simpan mana? Simpan bawah bantal. So ada bahaya sikit lah simpan bawah bantal tapi bila nak jual laku so, harga dia mahal Sekarang ada Kuwait Finance House senang sikit so emas tu dia simpankan dengan harga yang free. Ada orang simpankan dalam Ar-Rahnu tapi saya tak nasihatkan lah sebab dia punya charge dia tinggi sikit lah setiap bulan untuk simpanan tinggi sikit lah ataupun boleh simpan dalam kita panggil apa safe deposit box dia punya murah so you simpan bila harga naik you jual. Sekarang harga tengah turun RM12,000 untuk 100 gram, RM12,500 untuk 100 gram. Sekarang tengah murah kalau simpan ada duit sikit belilah. Dia boleh beli 10 gram RM1,200 boleh lah. Tapi kena simpan lah setahun, 2 tahun. Biasanya setahun insyaAllah harga naik Sebab apa? Sebab wang kertas sedikit turun harga dia mesti naik. So itu dah saya boleh cerita. Okey, tentang sewa atas sewa ni saya nasihatkan dari segi syarat pun tak berapa jelas lah sebab dia ada dia punya apa kita panggil syubhah dia banyak orang buat termasuk ada saya punya universiti kita dapat tahu kesamaan salah. So bila salah tu maknanya memang salah kan. Kita apa company IT ni company IT kita suruh buat website, tengok tu dia subcontract dekat orang lain dengan harga yang lagi mahal So dari segi amanah, tak amanah lah, simple, tak amanah. Kalau kita sewa rumah kita sublet ke orang lain. Kalau kita nak sublet, kalau kita beritahu dekat orang penyewa yang asal dia agree, tak apalah, macam kita tolong carikan orang. Saya rasa kalau orang yang pertama tu setuju, saya rasa tak ada masalah kan. Tapi kalau dia tak tahu, saya rasa ada syubhat. Allah A'lam.